Ahmad Suraji kemudian akan mencekik mangsa menggunakan wayar sehingga mati dan mengumpulkan air liur mereka dalam satu bekas untuk diminumnya. Nama Ahmad Suraji mungkin kedengaran asing bagi masyarakat pada hari ini, tetapi ia merupakan nama yang pernah menggemparkan dunia dan menjadi bualan ramai sekitar tahun 1990-an. Ini kerana pemilik nama dari Indonesia ini merupakan seorang dukun yang juga dikenali sebagai pembunuh bersiri paling kejam dalam sejarah negara itu. Bukan sedikit jumlah mangsa yang dibunuhnya, tetapi sebanyak 42 orang. Jika Ahmad Suraji tidak ditangkap dan dijatuhkan hukuman, mungkin ramai lagi yang akan menjadi korbannya. Ahmad Suraji juga dikenali sebagai Nasib Kelewang kerana sering mencuri lembu dengan membawa kelewang dan Datuk Meringgi, iaitu gelaran yang diberikan kepadanya ketika menjadi dukun. Sejak dari muda lagi, Ahmad Suraji bekerja sebagai pengembala dan peternak lembu. Selain itu, dia juga mempunyai kejaya sebagai seorang dukun atau bomoh. Ia tidak begitu menghairankan kerana bapanya juga adalah seorang dukun di kampungnya. Ahmad Suraji mula mempelajari ilmu hitam dari bapanya seawal usia 12 tahun lagi. Namun, dia menjadi begitu serius tentang ilmu kedukunan ini ketika mencapai usia 20 tahun. Pada tahun 1986, ketika berumur 36 tahun, Ahmad Suraji mendakwa bahawa arwah bapanya datang melawatnya dalam mimpi dan mengarahkannya untuk membunuh seramai 70 orang wanita dan meminum air liur mereka jika ingin ilmunya menjadi sempurna. Sejak itu, bukan itu sahaja kisah pelik mengenai pembunuh berseri ilmu hitam ini. Kehidupan peribadinya juga mengundang pelbagai kontroversi. Ahmad Suraji telah berkahwin dengan 3 orang isteri di mana semuanya adalah saudara bernama Tumini, Tuminah dan Ngatijah. Hasil perkahwinan songsangnya, Ahmad Suraji dikurniakan 9 orang anak yang juga tinggal serumah. Apabila perbuatannya itu ditegur ibu kandungnya sendiri, Ahmad Suraji menghalau ibunya keluar dari rumah. Sebagai seorang dukun yang disegani dan terkenal, dia tidak perlu mencari mangsa. Ramai pelanggan, terutamanya wanita, datang untuk berjumpa dengan Ahmad Suraji bagi meminta bantuan agar kelihatan lebih sihat, cantik, kaya dan membuatkan pasangan lebih setia. Sebelum membunuh mangsa-mangsanya, dia akan mengaut keuntungan terlebih dahulu dengan mengenakan bayaran sekitar 1,000 hingga 1,200 untuk perkhidmatan yang diberikan. Dia kemudian akan membawa mangsanya ke ladang tebu berhampiran di rumahnya. Untuk melengkapkan ritual, mangsa-mangsanya akan ditanam sehingga paras pinggang dalam keadaan bogel. Ahmad Suraji kemudian akan mencekik mangsa menggunakan wayar sehingga mati dan mengumpulkan air liur mereka dalam satu bekas untuk diminumnya. Dia juga akan menghadapkan muka mangsa ke arah rumahnya supaya ilmu hitamnya semakin kuat. Dia menggunakan modus operandi yang sama ke atas semua mangsa-mangsanya. Apabila tiada pelanggan yang datang, Ahmad Suraji akan keluar mencari pelacur untuk dijadikan mangsa. Selama 11 tahun bermula dari 1986 hingga 1997, dukun itu berjaya menyembunyikan perbuatan terkutuknya itu. Namun, kegiatan terkutuknya itu bakal berakhir. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Pada 24 April 1997, seorang gadis bernama Sri Kamaladewi yang berusia 21 tahun telah meminta seorang penarik beca membawanya ke rumah Datuk dan berpesan agar merahsiakan perkara itu. 3 hari kemudian, mayat Dewi ditemui di ladang tebu oleh penduduk tempatan yang kemudiannya memaklumkan perkara itu kepada pihak polis. Penarik beca bernama Andres yang mendengar berita itu memaklumkan pihak polis bahawa dia pernah menghantar Dewi ke rumah Ahmad Suraji 3 hari sebelum itu. Berdasarkan maklumat itu, pihak polis pergi ke rumah dukun untuk menyoalnya. Pada mulanya, Ahmad Suraji tidak mengaku, tetapi setelah rumahnya digeledah, pihak polis menemui pelbagai barangan milik Dewi dan mangsa-mangsa lain. Pembunuh ilmu hitam itu akhirnya mengaku telah membunuh seramai 42 orang wanita. Namun, pihak polis tidak menolak jumlah itu mungkin lebih tinggi. Ini kerana selepas penemuan 42 mayat di ladang tebu miliknya, sebanyak 80 buah keluarga tampil membuat laporan kehilangan ahli keluarga wanita mereka. Perbicaraan ke atas Ahmad Suraji bermula pada 21 Disember 1997. Pada 27 April 1998, pihak mahkamah mendapati Ahmad Suraji bersalah kerana melakukan pembunuhan berseri paling teruk di Indonesia. Dia telah dijatuhkan hukuman mati. Sebelum menjalani hukuman mati, Ahmad Suraji telah dipenjarakan selama 10 tahun. Ketika dalam penjara, dia dikatakan telah bertanggung
bertaubat dan mendalami ilmu agama. Dia juga dikatakan telah memberikan hikmat nasihat dalam hal agama kepada banduan-banduan lain. Pada 10 Julai 2008, Ahmad Suraji yang berumur 59 tahun telah dihukum bunuh oleh pasukan penembak. Maka berakhirlah kisah pembunuh berseri ilmu hitam yang menggemparkan Indonesia dan seluruh dunia itu. Selain Ahmad Suraji, isteri pertamanya iaitu Tumini juga dijatuhkan hukuman mati kerana bersubahat dengan suaminya dalam membantu melakukan pembunuhan berseri itu.